Polis baru menjejaki Daniel Dauphins dan teman lelakinya Joseph Staff di stesen kereta api bawah tanah New York City. Dan untuk makluman, ini berlaku selepas operasi memburu yang merentasi 4 negeri. Boleh dengar saya, Pat? Saya tak boleh dengar awak, Pat. Saya tak boleh dengar awak, Pat. Mengapa perlu berputus asa jika tahu tak dapat lakukan sesuatu? Boleh awak berdiri? Saya tak tahu apa. Berdiri. Awak dengar dia? Ya. Semuanya berlaku kerana anak pasangan itu, Elijah Lewis, 5 tahun, hilang. Dia hilang beberapa minggu sebelum polis sedar kehilangannya. Kami tidak pernah lahir di Mississippi dan jadi panik. Kami takut. Kami tak tahu apa yang perlu dibuat. Adakah awak fikir seseorang mungkin telah menculik anjing itu? Tidak, kami tak tahu. Sebab itulah kami dalam masalah besar. Kami tahu. Polis perlu bertindak cepat jika mahu temui Elijah masih hidup. Dauphins dan staf ditangkap dan didakwa kerana mengganggu saksi serta membahayakan kanak-kanak. Ini kerana ketika itu pihak berkuasa tidak pasti sama ada Elijah masih hidup atau sudah mati. Banyak persoalan timbul. Adakah Elijah diculik, merayau keluar, atau sesuatu lebih buruk berlaku? Kenapa polis hanya sekarang tahu dia hilang? Detektif soal Daniel Dauphins dan Joseph Staff secara berasingan. Mereka mahu dengar cerita itu daripada setiap individu. Desak mereka, kenal pasti siapa yang berkata benar dan tidak. Dan nilai sama ada terdapat sebarang percanggahan antara dua cerita mereka. Beritahu saya apa yang awak faham tentang kenapa kita berada di sini. Kerana saya dikehendaki untuk disoal siasat mengenai anak saya di New Hampshire. Jadi, ceritakan tentang Elijah dan mengapa kita di sini untuk membincangkannya. Kerana dia hilang. Kenapa awak tak ceritakan kisah awak kepada kami? Apa yang sedang berlaku? Jadi, sekitar awal September. Dia pernah buat macam tu sebelum ini? Dia lari, menyelinap. Kami pernah jumpa dia di jalan dan sekali di belakang bangsal. Okey, apa yang boleh awak beritahu saya tentang itu? Sebenarnya saya tak pernah naik ke sana, jadi saya tak tahu dia di mana sekarang. Saya tak tahu dia di mana. Jika saya tahu lokasinya, saya akan beritahu awak sekarang. Cerita ini bermula setahun sebelum Elijah hilang, ketika dia tinggal dengan ibunya dan teman lelakinya di New Hampshire, kerana sebelum itu tinggal dengan bapa kandungnya. Ini bekas suami Dauphins, Tim Lewis. Mereka tinggal di Arizona. Selepas bercerai pada 2017, Tim mendapat hak penjagaan anak mereka, Elijah. Daniel kembali ke New Hampshire. Dia tidak mendapat hak penjagaan. Daniel tinggal di New Hampshire 3 tahun dan mahu berhubung semula dengan anak lelakinya yang tak pernah ditemui. Tim sangat teruja membenarkan ini berlaku. Sekarang, pada zahirnya, membenarkan Elijah mengenali ibunya di Merrimack, New Hampshire nampak munasabah, malah satu idea yang baik. Merrimack sebuah bandar yang cantik. Ia terletak kira-kira sejam dari Boston. Ia dekat Manchester dan Nashua. Ia bandar kecil, tipikal New England yang cantik. Daniel Dauphins berusia sekitar 30-an. Dia mempunyai Elijah yang berumur 5 tahun bersama bekas suaminya dan dia juga mempunyai seorang anak kecil di rumah berumur 2 tahun. Dia juga hamil awal 2021 dengan anak ketiga. Joseph teman lelakinya. Dia lebih muda beberapa tahun, bekerja sambilan dan tinggal dengan ibunya. Joanne, ibu Joseph, yang menyara mereka. Mereka berdua sebenarnya tidak bekerja.
Tetapi keadaan akan menjadi lebih rumit kerana ternyata dan Dauphin masih belum tahu perkara ini, Elijah menghadapi masalah perkembangan dan sebahagiannya agak serius. Dia ada pakar neurologi, dia ada pakar psikologi, dia ada ramai pakar dalam pelbagai bidang. Dia tidak sedar tentang pelbagai masalah tingkah laku semasa dia mengambil hak penjagaan anak lelakinya. Tim terbang ke New Hampshire, hantar budak itu dan terus bergegas balik ke Arizona. Jadi awak kata pada Mei 2020, tim tinggalkan dia di rumah. Ada bincang tentang itu? Ya. Dia kata dalam 30 hari dia akan datang ambil dia. Dia ada cakap sebab tinggalkan dia di rumah awak? Sebab dia nak dia kenal saya. Lepas tu saya cakap saya tak boleh jaga dia sebab kita kena selesaikan beberapa perkara dulu. Awak tahu? Awak tak boleh ambil budak bila awak tinggal di ruang bawah tanah. Faham maksud saya? Tak ada bilik pun. Jika tak ambil dia sekarang, tak boleh bawa dia balik. Dauphin sedar ini bukan situasi terbaik, tapi dia takut jika tidak bertindak sekarang, dia mungkin tak jumpa Elijah lagi. Jadi dia setuju untuk lawatan sebulan ini. Jadi Elijah datang pada bulan Mei dan awak berhenti kerja pada bulan Jun. Kemudian awak melandung pada musim sejuk atau Januari. Baiklah. Jadi awak sedang mengandung dan pada masa yang sama menjaga Elijah yang mencabar dan masih kecil. Baiklah. Saya hampir jadi gila. Itu memang berat. Jadi saya buat begitu. Maksud saya, kami tak pernah keluar rumah. Saya rasa tertekan. Okey. Saya tak pernah keluar rumah. Saya rasa seperti tahanan di rumah. Mereka sedar Elijah ada banyak masalah, melebihi kemampuan mereka untuk tangani. Saya rasa banyak kemudaratan berlaku sebelum kes ini sampai ke pengetahuan kami. Tim akan kata dia bagus, boleh mandi sendiri, padahal budak tu tak tahu mandi. Saya selalu pujuk dan buat semua untuk dia, termasuk gosok gigi. Dia tak tahu makan sendiri, satu apapun tak tahu. Tim pun akui dia memang tak tahu buat apa-apa. Dia kencing dan berak merata-rata setiap hari serta sapu najis pada perabot dan pakaian kami. Dia akan kencing, awak tahu, dalam almari Joe dan ia berlaku setiap hari. Okey, adakah dia boleh bercakap? Adakah dia boleh bercakap? Boleh ke dia? Dia bercakap, dia boleh bercakap. Ya. Dia boleh bercakap dengan dia dan awak, tapi dia tak tahu cara berkomunikasi. Dia terus diam masa ayah dihantar dia. Tim Lewis selalu memantau Elijah sepanjang 30 hari lawatan ini dengan telefon dan panggilan video bersama Dauphins. Masalahnya, apa yang dia lihat dan dengar merisaukannya. Dia mula memberitahu Tim dia mesti pergi sekarang. Aku tak boleh uruskan dia sangat jahat. Dan Tim memberitahu dia, aku tak ada duit untuk terbang ke sana. Dia buat keputusan hubungi DCYF, bahagian kanak-kanak, belia dan keluarga, sebab mungkin ada masalah. Jadi, DCYF pun menjalankan siasatan. Dia menamatkan siasatan DCYF dengan memberitahu mereka, aku akan hantar dia ke rumah kakak aku di California. Dan kakaknya bersedia untuk mengambil dia. Dan ada satu perjanjian jagaan yang tidak ditandatangani untuk kakaknya mengambil dia. Kita sebenarnya tak tahu kenapa, tapi selepas lawatan dari DCYF ini, Dauphins berubah fikiran terhadap Elijah. Pada bulan Jun, Daniel berkata dia mahu menjaga dia sepanjang tahun persekolahan bermula September 2020. Elijah kekal di New Hampshire tahun berikutnya dan semuanya kelihatan baik. Namun, pada September 2021, segalanya mula berantakan. Itulah saat Elijah hilang. Menjelang akhir September. Ya, okey. Kita berada di pertengahan Oktober. Jadi maksudnya hampir sebulan. Kenapa awak tak hubungi polis? Kami tak mahu apa-apa berlaku. DCYF akan terlibat dan anak perempuan saya akan diambil. Masalahnya, DCYF memang terlibat sekali lagi dan ia berlaku melalui satu kejadian yang sangat pelik. Dia mengandung hampir sepanjang tahun 2021 dan melahirkan seorang bayi lelaki pada September 2021.
Jadi bayi itu lahir di bilik air dia. Dan tak sangka, ia seorang bayi lelaki. Ya, baiklah. Joe membawa bayi itu ke hospital dan meninggalkannya di tempat perlindungan selamat. Bayi itu didapati positif dadah. Ia mendorong siasatan DCYF dan mereka menjejaki bayi itu kepada Dolphins dan staf. Apabila mereka pergi ke rumah itu, mereka mempunyai sejarahnya. Mereka tahu bahawa pada satu ketika dahulu Elijah pernah berada di sana dan mereka tidak melihat sebarang tanda-tanda Elijah. Inilah sebenarnya yang mendorong dan mencetuskan siasatan yang jauh lebih menyeluruh mengenai keberadaan Elijah dan untuk cuba mengetahui apa yang telah berlaku kepadanya. Ini adalah pada awal Oktober tahun 2021. DCYF sedang siasat. Polis kini sedang menjalankan siasatan dan mereka mendapatkan waran geledah untuk rumah tersebut serta ingin bercakap dengan Daniel. Dan pada masa itulah dia bersetuju untuk masuk dan bercakap dengan polis. Dolphins mendakwa dia ke balai polis, namun sebenarnya dia dan staf melarikan diri ke tempat lain. Polis melancarkan operasi memburu mereka serta pencarian besar-besaran untuk Elijah. Kami mengeluarkan siaran akhbar bermula Khamis lepas untuk mencari Elijah. Unit Jenayah Berat Polis Negeri New Hampshire, mereka telah bekerja tanpa henti bersama semua agensi berkaitan di New Hampshire dalam usaha ini. Beginilah ceritanya. Keadaan akan mula menjadi tidak terkawal. Baiklah, dan sebenarnya ia sudah pun berlaku. Kami jumpa kau dengan cepat dan ada beberapa orang yang paling. Penyiasat terbaik yang negara ini ada sedang bekerja dalam kes ini. Paham? Dan mereka tidak akan berhenti. Polis tegaskan mereka serius dan tetap akan cari Elijah walaupun sudah berminggu, tetapi perlukan bantuan pasangan itu. Kami akan cantumkan kepingan itu, tapi ada beberapa kepingan yang kamu pegang. Mereka tidak pasti sama ada dia masih hidup atau sudah meninggal. Setiap menit berlalu bagi detektif dan pegawai polis bermakna satu lagi peluang terlepas untuk mencari dan mungkin menyelamatkan Elijah dari bahaya. Kami sedang membuat panggilan telepon sekarang mengenai helikopter yang berada di udara. Anjing pengesan kami sedang dalam perjalanan. Kami sedang mewujudkan orang sekarang untuk mengumpulkan semua sumber kami di sini. Kita perlu dapatkan Elijah. Mereka ada banyak sumber di New Hampshire dan juga Polis Negeri Massachusetts. Mereka boleh guna data telefon bimbit untuk cari lokasi. Mereka ada drone dan anjing pengesan. Agak-agak dia di mana? Saya beritahu, kita tak buat bulan lepas, tapi akan buat sekarang. Masih ada peluang, walaupun tipis. Kalau dia pergi merayau, mungkin dia boleh bertahan hidup. Secara statistik, semakin lama kanak-kanak hilang, semakin sukar ditemui. Kawasan ini, di mana tepatnya? Saya tak tahu di mana tempat itu. Jadi, di mana? Di seberang jalan? Di kawasan Perpokop ini. Pada skala 1 hingga 10, 10 sangat pasti dan 1 tidak pasti langsung. Berapa pasti awak kita akan jumpa sesuatu di sana? Nombor berapa yang awak akan beri pada mereka? 6. Jadi, ia tak bagus. Itu adalah peluang yang agak baik. Detektif menyoal pasangan itu tentang kejadian malam Elijah hilang. Dan apa yang mereka cari adalah sebarang petunjuk tentang di mana Elijah mungkin berada. Awak bangun ke bilik air, kemudian ke bilik Elijah. Saya menjenguk ke sudut itu. Dia tiada di situ. Biasanya saya akan pergi ke Tasik dan lihat sama adik dia ada di sana. Kerana kadang-kadang dia duduk di bangku. Kemudian saya berjalan naik ke jalan masuk di kubah kecil itu. Kemudian saya berjalan ulang alik ke jalan. Tapi dia tak ada di sana. Saya berpusing, masuk semula ke dalam. Saya tunjukkan Joe dan saya kata, Elijah dah hilang.
Di bilik soal siasat lain, Joseph Staff menceritakan kisahnya, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan yang dikatakan oleh Dolphins. Kamu terjaga tengah malam dan nampak dia tiada di bilik atau terdengar sesuatu yang buat kamu terbangun. Kamu dan Daniel, maaf. Ya, saya dah beritahu. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Apa yang kamu buat selepas itu? Deep down. Kamu keluar dan mencari dia. Kemana kamu pergi? Tempat yang pernah kamu nawati sebelum ini. Sejak awal lagi, terdapat percanggahan dalam perbincangan mereka dengan polis mengenai siapa yang menemui bahwa dia hilang. Kamu tahu, Dolphins kata dia yang jumpa, Staff pula kata dia yang jumpa. Polis awal-awal lagi sedar salah seorang atau kedua-duanya tidak bercakap benar. Itulah keadaan sukar yang kami hadapi. Bukan bermaksud awak atau dia tidak berkata benar, tapi kamu berdua tak boleh benar serentak. Bagaimana dengan pintu keluar rumah? Ia terbuka sedikit. Okey, bila awak cakap begitu, ia terbuka 1 inci. Itu maksud awak? Maksud saya 1-2 inci. Jadi awak rasa selepas dia keluar malam itu, dia tutup pintu di belakangnya? Saya tak tahu. Saya tak boleh beritahu awak. Saya tak tahu sebab saya tak nampak. Daphne kata, memang biasa Elijah akan merayau-rayau atau pergi begitu saja. Dan dia kata dia jumpa pintu gelangsar itu sedikit terbuka, mungkin dalam 1 inci atau lebih. Dan dia kata Elijah keluar melalui situ. Dan kita semua tahu, sebagai orang dewasa, pintu gelangsar kaca itu berat dan sukar untuk orang dewasa gerakan. Apatah lagi seorang kanak-kanak berumur 5 tahun pada tengah malam. Adakah pintu itu terbuka? Adakah pintu itu tertutup? Ya, ia terbuka. Pintu itu terbuka. Lebih kurang berapa banyak ia terbuka? Ia terbuka lebih kurang 1 kaki. Jadi, ya. Daniel memberitahu perkara sebaliknya. Kamu berdua tak boleh benar serentak, faham? Pada masa itu, detektif telah menyoal siasat kedua-dua mereka selama berjam-jam dan masih tiada jawapan yang kukuh. Jadi, pada dasarnya, mereka sudah hilang sabar. Eli tak sekadar keluar begitu saja. Kami tahu itu. Kami tahu dia tak sekadar keluar begitu saja. Dan saya tahu kamu takut. Saya tak mahu kamu terus terjerumus dalam masalah lebih besar. Maksudnya, kenapa kamu semua fikir dia tak keluar malam tadi? Saya tak faham. Sebab kami dah cari. Kami dah cari di mana-mana. Kami dah cari di mana-mana. Bukan salah kami yang dia lari. Tapi dia bukan hanya lari. Kami yakin dia bukan hanya lari. Dia pasti sudah ditemui. Korang rasa kita patut masuk campur sebelum ni? Saya rasa dia tak keluar begitu saja. Kenapa? Sebab kita dah guna semua sumber yang ada. Cari dia. Saya hanya boleh bayangkan detektif ini sangat kecewa. Kenapa 2 orang yang kononnya sayang dia tak bersedia, tak mahu dan tak mampu beritahu semua yang mereka tahu untuk cuba dapatkan budak itu semula? Jadi kami telah bekerja tanpa henti sejak Khamis lepas dengan 1 pasukan penyiasat yang besar. Penyiasat terbaik di negeri ini dan seluruh New England sedang mencari anak anda. Taktik apa yang anda rasa kami patut gunakan atau di mana kami patut cari? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Anda rasa dia ada di mana? Saya memang tak tahu. Kami tak cederakan budak itu dan saya tak suka anda menuduh kami. Saya tidak kata yang anda melakukannya. Tiada siapa yang mencederakan budak kecil itu. Budak kecil itu tidak dicederakan sesiapa. Kami bukan raksasa. Kami orang yang sangat baik dan baik hati. Anak-anak kami dijaga dan tidak akan dicederakan. Apabila seorang ibu bapa yang prihatin menjadi defensif dan kecewa dengan polis yang cuba membantu anaknya, itu bukanlah reaksi yang normal atau biasa. Sikapnya yang bermusuhan terhadap polis ketika siasatan untuk dirinya dan anaknya menjadi amaran kepada polis bahawa dia sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang didedahkan. Dia mengesahkan tanpa benar-benar mengesahkan bahawa memang wujud syakwa sangka tentang kejadian terhadap budak kecil ini. Polis akhirnya menemui petunjuk baharu
dalam pencarian Elijah. Tetapi malangnya, inilah berita yang mereka takutkan sejak awal lagi. Polis Negeri, Anjing Penesan Mayat dan anggota Pasukan Tindak Balas Kecemasan Khas MSP pagi ini menemui mayat Elijah Lewis yang dipercayai ditanam di dalam tanah. Hei, sekejap saja kita akan teruskan semula. Tapi sebab kami boleh bawakan anda Prime Crime ini, gambaran 360 darjah tentang cerita ini adalah kerana rakan kongsi kami, Current. Sekarang, apa itu Current? Current ialah aplikasi perbankan yang membantu anda dapat lebih daripada gaji anda. Dan lihat, kita semua pernah alami bulan di mana bajet terasa ketat, betul? Mungkin anda ada bil baru yang tiba-tiba muncul. Mungkin anda ada pembelian besar yang akan datang. Current membantu anda menerima gaji hingga 2 hari lebih awal melalui deposit terus mereka. Paycheck Advance membolehkan yang layak akses segera hingga $150. Mereka juga ada alat praktikal lain seperti overdraft tanpa yuran hingga $200 dan bonus simpanan. Dan yang ini, kad Visa Build, mereka sebenarnya membantu anda membina kredit dengan selamat tanpa menambah hutang. Jadi, kalau anda sedang mencari alat kewangan yang bijak, Current adalah pilihan yang tepat. Cuba Paycheck Advance dan alat kredit di current.com/primecrime dengan kode promo saya, Prime Crime. Harap anda boleh cuba. Beda siasat akan dijalankan esok di sini, di Massachusetts, di Pejabat Ketua Pemeriksa Perubatan. Dan sebaik sahaja kita mendapat penentuan punca dan cara kematian, kita akan meneliti semua fakta yang telah kita kumpulkan dalam siasatan dan menentukan sama ada terdapat sebarang pertuduhan lanjut yang akan dikenakan. Mayat Elijah Lewis ditemui kira-kira 1,5 jam dari rumahnya. Dan sebaik sahaja mereka melihatnya, realiti mengerikan tentang apa yang telah dilaluinya menjadi sangat jelas. Mayat Elijah seberat 19 pound yang penuh dengan lebam, luka dan berdarah ditemui di sebuah taman negeri di Abington, Massachusetts, ditanam dalam kubur yang sangat cetek. Keputusan bedah siasat Elijah Lewis sangat mengerikan. Dia maut akibat keganasan dan penabaian. Diet cedera muka dan kulit kepala, keracunan fentanyl akut, kurang zat makanan, ulcer tekanan, dan kematiannya diklasifikasi pembunuhan. Polis sedang menyiasat dan telah mendapat waran geledah untuk rumah itu. Ketika itu, mereka menemui darah, dadah, serta tanda penderaan. Polis mula bertanya tentang telefon dan mesej teks orang ramai. Daniel akan menghantar mesej kepada Joe selepas dia berasa kecewa dengan Elijah dan dia menghukumnya, menyeksanya. Pada satu ketika, Daniel menghantar gambar wajah Elijah yang lebam kepada Joe melalui mesej. Dia jelas memukulnya dan menghantar mesej. Lihat muka budak ini. Joe staff, dia bukan sekadar pemerhati yang tidak bersalah. Dia akan membalas mesej seperti, ya, budak itu memang teruk. Mereka akan berbalas mesej tentang betapa mereka membencinya. Dia telah dipukul di dalam bilik air dan kepalanya dihentak ke dinding jubin pancuran dengan begitu kuat sehingga kepalanya memecahkan jubin pancuran di bilik air mereka. Dia memukulnya sehingga tidak sadarkan diri dan dia meninggalkannya di dalam tap mandi dalam keadaan tidak sadarkan diri, berdarah. Apabila staf pulang ke rumah, Elijah sebenarnya masih hidup. Dan daripada menghubungi 911 atau meminta seseorang membawa mereka ke hospital, staf membalut kepala Elijah dan meletakkan Elijah ke atas katilnya. Di situ Elijah meninggal pada malam itu. Apa yang benar-benar menakutkan, sungguh menggerunkan, ialah itu. Selepas mengetahui Elijah meninggal dunia, Dauphinese menghantar mesej kepada staf untuk meraihkan kematiannya dan berkata, "Sekarang kita boleh bebas." Kita sebenarnya telah bebas daripada kanak-kanak dan masalah ini. Takziah kepada keluarga Eli dan komuniti Merrimack. Saya bersyukur dan lega kerana kami dapat menutup bahagian siasatan ini
serta membantu membawa pulang Ili dengan Marwa. Budak kecil itu sudah tiada. Tiada siapa patut mati begini. Dan kita perlu pastikan kita lakukan segala yang termampu untuk memastikan kita dapat keadilan untuk budak kecil ini. 6 bulan selepas mayat Elijah ditemui, Daniel Dauphins didakwa secara rasmi atas tuduhan membunuh tahap pertama dan kedua. Dan inilah ketika pihak pendakwa mula menyusun apa yang sebenarnya berlaku selepas dia kelihatan hilang. Pada 14 Oktober 3 petang, DCYF melaporkan kepada polis Merrimack tentang kehilangan Elijah. Pada pukul 3.16 petang, tertuduh sedang bercakap di telefon dengan jabatan polis Merrimack, memberitahu mereka bahawa dia akan bertemu mereka di balai polis sebelum pukul 4.30 petang itu. Pada 3.20 petang, tertuduh dan encik staf mengeluarkan wang dari akaun Joanne ketika mayat Elijah di belakang truk pickup mereka. Apabila Dauphins dan staf menyedari bahawa polis sedang menyiasat dan menyoal tentang keberadaan Elijah, mereka pada mulanya memberitahu polis bahawa mereka akan datang secara sukarela ke balai untuk disoal siasat. Daripada pergi ke balai polis seperti yang mereka janjikan, mereka mengeluarkan $1,000 dari bank. Dia dan Joseph memuatkan mayat Elijah ke dalam truk mereka bersama semua barang miliknya, walaupun tidak banyak. Kita bercakap mungkin hanya selimut, beberapa komik, dan anak patung Spider-Man. Pada 4.44 petang defendant dan encik staf di Target, Burlington, Massachusetts, membeli telefon, pakaian, dan barangan mandian baharu untuk penerbangan mereka. Mayat Elijah di belakang truk di Target. Mereka membeli telefon bimbit secara tunai, tetapi kemudian mereka memuat naik akaun Facebook mereka ke dalam telefon bimbit tersebut, sekaligus mengaitkannya dengan mereka dan memudahkan untuk dijejaki. Antara jam 11.36 dan 11.52 malam itu, defendant dan encik staf berada di Abington, Massachusetts, di mana Joseph Staff menanam Elijah dalam lubang cetek. Mereka menggunakan data telefon bimbit untuk mengetahui di mana mereka berhenti cukup lama untuk menanam mayat itu, untuk mencari mayatnya di dalam hutan. Rekod telefon kes ini tunjuk defendant beritahu encik staf pada 11.48 malam bahawa lubang yang digali tidak perlu besar. Pada 12.04 pagi dia kata, tak perlu digali terlalu dalam. Dalam kata lain, selesaikan sahaja kerja itu dan mari kita keluar dari sini. Maksud saya, rileks saja, rileks saja. Selepas menanam mayat Elijah, mereka ke Kasino Mohegan di Connecticut untuk menonton persembahan. Tidur dalam truk semalaman, kemudian tinggalkan truk dan ke bandaraya New York. Apabila mereka menemui truk pickup Joseph Staff di Kasino Mohegan Sun, mereka menemui beg sampah yang mengandungi beberapa barang milik Elijah. Sebuah anak patung Spider-Man. Beberapa barangnya bertulisan tangan seperti kanak-kanak. Barang-barang itu dibuang seperti Elijah dalam beg sampah. Inilah seorang budak kecil dan satu-satunya mainannya ialah patung Spider-Man kecil ini. Saya sering teringat dan memikirkannya. Dia dikebumikan dalam posisi janin. Mereka juga buang mainannya dan patung Spider-Man itu. Beberapa jam kemudian, defendant dan encik staf menaiki bas ke New York City. Pada 17 Oktober jam 7 pagi, kira-kira 7.13, defendant dan encik staf ditangkap dalam kereta api bawah tanah di Bronx, New York. Saya tak tahu apa kejadiannya. Yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku? Oh. Tidak. Dengan menggunakan data telepon bimbit, mereka dapat menjejaki keberadaan mereka melalui telepon bimbit dan dapat mengenal pasti lokasi mereka. Pendakwan ada banyak bukti terhadap Dauphins dan staf. Joseph Staff memang terlibat sejak awal seperti hal lain. Dia berdiam diri. Dia tahu Elijah didera dan terlihatnya malam itu pada bulan September. Dia cadang beri dia makan dulu sebelum buang supaya tiada masalah.
Dia tahu. Perbicaraan hukuman Joseph Staff diadakan sebelum perbicaraan Daniel pada September 2022. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa niat dan dihukum penjara hingga 40 tahun. Saya rasa dia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa niat untuk kurangkan hukuman. Selepas hukuman, Staff berdiri di depan lembaga parol dan bercakap tentang peranannya dalam hidup Elijah. Saya tak pernah mahu budak ini didera dan memang mahu dia dibantu dari awal. Jika dia mahu Elijah dibantu, dia boleh lakukannya bila-bila masa sepanjang 18 bulan Elijah didera di rumahnya oleh teman wanita penagih dadah itu. Bila dia kata sekarang, oh tidak, saya cuma nak dia dapat bantuan. Fakta bermula dari situ. Saya lelaki dewasa dan sedar patut alihkan dia. Tetapi rasa bersalah itu masih menghantui saya hingga kini. Dia beritahu pihak berkuasa dia diminta tanam mayat Elijah selepas mereka sedar Elijah sudah mati, tapi dia tak mampu lakukannya. Tetapi kemudian dia meletakkan Elijah dalam sebuah bekas di luar rumah mereka. Ia berada di luar pintu gelangsa. Tempat kamu tinggal. Ya. Dan berapa lama dia telah ditinggalkan di sana? Saya tak pasti, mungkin sebulan atau 2 bulan. Bagi saya, kejahatan itu menafikan rasa bersalah atau tanggung jawab yang mungkin dia ada dalam kematian Elijah. Staff diberikan parol atas pertuduhan yang lebih ringan, tetapi hakikatnya dia akan menghabiskan berdekat-dekat di penjara kerana kesalahan membunuh tanpa niat dan serangan. Sekarang, beberapa tahun kemudian, Dauphins dibawa ke mahkamah, tetapi pada saat-saat akhir ada perubahan rancangan. Dauphine mengaku bersalah malam sebelum perbicaraan atas tuduhan membunuh darjah kedua. Dia pada asalnya telah didakwa dengan pertuduhan membunuh darjah pertama dan darjah kedua. Akhirnya dia mengaku bersalah atas pertuduhan membunuh darjah kedua, lebih ringan daripada pertuduhan asal, tetapi lebih berat daripada pertuduhan membunuh tanpa niat yang diakui oleh teman lelakinya, Staff. Peguam bela Dauphine menghadapi cabaran sukar. Dia tidak cuba membuktikan tidak bersalah, sebaliknya menggambarkan Dauphine dan anak lelakinya sebagai mangsa. Strategi pembelaan adalah untuk meringankan keadaan. Saya rasa mereka sedar situasi ini dan tahu mereka tak dapat membebaskan dia dari tuduhan bersalah. Terdapat banyak bukti yang pembelaan tidak boleh sangkal. Jika satu perkataan boleh merangkumkan kes ini, ia adalah perkataan mimpi ngeri. Mimpi ngeri yang dilalui oleh Elijah Lewis sepanjang hidupnya, terutamanya di penghujung hayatnya. Mimpi ngeri yang dialami oleh Chick Dauphins sepanjang hidupnya membesar. Pendarahan fisikal yang kerap adalah sesuatu yang dialami oleh Daniel di beberapa rumah, daripada bapa tirinya, bapa kandungnya, hingga ke penempatan keluarga angkat. Inilah cara-cara yang dia pelajari untuk mengawal kanak-kanak itu. Saya tidak ragu, dia mengalami zaman kanak-kanak yang sangat teruk. Dia memang melalui zaman kanak-kanak yang sangat teruk. Dia belajar menjadi ibu bapa yang kasar. Dia belajar menjadi seorang penagih sejak kecil. Ramai orang lain pun begitu, tapi mereka tidak membunuh kanak-kanak. Mereka tidak membunuh anak kecil mereka. Oleh kerana Dauphins mengaku bersalah, tiada perbicaraan diadakan, tetapi dia masih boleh menyatakan pendapatnya sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Penderitaan anak saya seperti pengabaian, layanan buruk, pengasingan, dan kekurangan zat makanan amat mengerikan. Tiada kanak-kanak patut alami apa-apa, terutama penderaan seperti itu. Itulah yang saya lalui dalam pelbagai cara serupa. Saya pernah diabaikan, dilayan buruk, diasingkan, dan kurang zat makanan oleh ibu bapa serta pasangan mereka. Saya rasa bertuah masih hidup.
Saya turut didera secara seksual oleh mereka yang sepatutnya melindungi saya. Elijah tetap tidak layak menerima penderaan. Ibu bapa sepatutnya menjaga anak mereka. Danielle Dauphine sangat tertekan di mahkamah hingga sukar berkata-kata. Saya tidak tahu apa perlu dibuat dan sedang bergelut dengan petagihan serta pilihan buruk. Saya terfikir untuk menghubungi DCYF untuk mendapatkan bantuan yang Elijah perlukan kerana saya takut anak perempuan saya telah memukul bayi saya yang malang dengan saya tak boleh lakukannya. Dia menangis semasa membaca kenyataannya. Lalu salah seorang peguamnya sambung membaca kenyataan itu. Saya sudah 3 tahun bebas daripada Dada. Saya akan hidup dengan rasa bersalah dan sedih kerana terlibat membiarkan anak saya mati. Saya juga ingin meletakkan bahawa saya minta maaf kepada mereka yang saya kecewakan. Tetapi paling utama, kepada seorang yang tidak akan dapat mendengar saya lagi. Maaf Elijah, saya gagal sebagai ibu. Sebelum hukuman dijatuhkan kepada Danielle Dauphine, Tim Lewis, bapa kandung Elijah Lewis, diberi peluang bercakap. Apa yang dia katakan kepada bekas istrinya sangat mengejutkan. Danielle, kamu tak layak mendengarnya. Saya pun tak mau bercakap dengan kamu. Saya tetap akan bersuara untuk anak saya. Kamu telah memusnahkan banyak nyawa dengan membunuh anak saya. Kami semua yang mengenali mereka, hidup kami semua telah berubah setiap hari kerana hakikat bahawa dia sudah tiada bersama kami. Setiap acara keluarga atau pencapaian, anak-anak kami sedih kerana kamu menyebabkan hal ini berlaku pada Ellie. Pada saya, pernyataan impak mangsa oleh Lewis sangat memberi kesan. Saya bayangkan dia rasa bersalah tentang kejadian itu. Dia juga telah memaklumkan pihak berkuasa setahun sebelum kematian Elijah tentang kebimbangannya. Dia sengaja menyiksa. Dia sendiri membunuh seorang budak lelaki berumur 5 tahun. Kenapa kamu bawa permainan? Kamu alasan paling menyedihkan untuk manusia. Melangkaui segala kejahatan. Aku harap kamu takkan pernah bebas. Sebelum hakim menghukum Dauphine, pendakwaan bercakap semula. Elijah layak untuk mempunyai seorang wira. Dia berhak mempunyai ayah, ibu, dan bapa tiri yang semuanya menjadi wira. Kini dia ada community ini sebagai wira. Kes ini tak boleh dilupakan. Hukuman tertuduh mesti mencerminkan tahap kemudaratan yang dilakukan. Kami mohon hukuman 55 tahun hingga penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan darjah kedua. Satu perkara yang menyentuh hati tentang perbicaraan ini ialah apabila hakim menyebut tentang Elijah. Beginilah cara orang ramai patut meninyati Elijah. Ia adalah gambar seorang budak kecil yang lemah, bergantung pada orang lain, namun tetap tersenyum, menampakkan kehidupan dalam dirinya. Kasih sayang jelas pada wajah budak itu. Hakim menunjukkan gambar Elijah yang sihat dan tersenyum, seorang budak lelaki comel. Hakim menegaskan itu cara dia mahu Elijah diingati, bukan sebagai seorang kanak-kanak yang kurus kering, cedera, didera, yang ditemui di dalam kubur cetek dengan tanah di muka dan badannya. Menariknya, dia berkata di awal kenyataannya setiap kali menjatuhkan hukuman, dia mencari sifat-sifat positif tanpa mengira jenayah. Dia berkata, dia lakukannya di sini dan merujuk kenyataan Dauphine yang ingin membantu budak itu kerana hatinya sakit dan perlukan bantuan. Dan kemudian membandingkannya dengan kenyataan lain yang dia buat dalam message text yang menggambarkan kanak-kanak itu sebagai budak yang teruk, menggunakan perkataan bahwa dia membencinya, dan beberapa gambaran lain yang sangat mengerikan tentang budak lelaki ini. Kematian perlahan, berpanjangan, dan menyakitkan bagi budak lelaki 5 tahun
yang tidak bersalah. Jejak kata-kata dan tindakan yang jelas menunjukkan kejahatan yang telah dilakukan terhadap kanak-kanak kecil, terasing, tidak berdaya, dan tidak bersalah ini. Kami perlu mengasingkan Anda daripada masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat dari sudut kehakiman bahawa keadilan akan ditegakkan dan komuniti, terutamanya kanak-kanak dalam komuniti, akan dilindungi. Kenyataan beliau sangat berkesan. Beliau berkata pelbagai perkara tentang bagaimana beliau melihat kelakuan itu yang sangat menjijikan, dan juga tentang cara kata-kata Dolphins menggambarkan kepadanya apa yang dia pikirkan. Beliau berkata, kata-kata Anda adalah tali ketakutan yang menghujani budak kecil ini. Beliau berkata, bukti itu sangat kukuh. Kes ini akan terus diingati ramai di mahkamah ini. Dan ini adalah kes yang layak menerima hukuman penjara yang berat, keras, dan berpanjangan. Dengan itu semua telah dikatakan, sila berdiri, saya akan menjatuhkan hukuman seperti berikut. Berdasarkan pengakuan bersalah Anda terhadap jenayah pembunuhan darjah kedua, Anda dijatuhkan hukuman penjara di penjara negeri New Hampshire untuk tempoh tidak lebih daripada seumur hidup dan tidak kurang daripada 50 tahun. Hukuman ini dijalankan berturut-turut bersama 2 hukuman kesalahan mengganggu saksi. Daphne menerima hukuman paling berat mengikut perjanjian pengakuan bersalah yang dipersetujui. Pengakuannya membolehkan parol hanya pada umur 88 tahun. Ini adalah kes yang sangat emosional, sehingga selepas perbicaraan di luar mahkamah, terdapat kenyataan yang sangat mendalam. Saya rasa keadilan sedikit ditegakkan hari ini. Mengetahui dia tidak akan dibebaskan dan mungkin meninggal di penjara sangat melegakan. Dia langsung tidak kesal terhadap anak lelakinya dan memang patut menerima hukuman itu. Saya juga gembira dia dihantui anaknya, karena itu yang layak diterima. Hakim memanggilnya sebagai sangat kejam. Apa yang Anda akan panggil sebagai kejahatan? Saya setuju 100%. Dia itu ular. Dia seperti sesumpah, sanggup lakukan apa saja untuk manipulasi agar kelihatan lebih baik di mata orang lain. Sekarang, antara orang yang akan bercakap ialah Ketua Polis Merrimack dan dia mengakui ini adalah kes yang sangat sukar untuk disiasat. Saya tertanya-tanya, Anda tahu tentang kesan di jabatan Anda di sana. Ini adalah sesuatu yang pribadi untuk jabatan Anda. Sudah tentu. Maksud saya, tiada hukuman yang cukup berat untuk menyamai apa yang telah dilalui oleh Elijah. Tapi harapnya kita boleh memberi sedikit kelegaan untuk pegawai-pegawai yang mengendalikan kes ini dan juga untuk seluruh komuniti. Hakim telah beri mesej penting hari ini. Apa mesej Anda sebagai ketua? Ramai tahu Elijah diabaikan, namun ramai tidak bertindak dan tidak tahu lokasinya. Apabila anda nampak seseorang memerlukan bantuan, mungkin dia sedang menghadapi hari yang sukar sebagai ibu bapa. Anda hanya perlu bertanya, "Hei, awak okey tak?" Tawarkan bantuan. Memang terasa seperti Elijah telah dikecewakan pada banyak peringkat oleh orang dewasa di sekelilingnya dan juga oleh sistem itu sendiri. Terdapat ramai orang yang berbeza yang pada bila-bila masa boleh tampil ke hadapan dan berkata sesuatu. Mereka boleh membunyikan amaran pada masa itu. Ia adalah mesej asas lama kan? Jika anda nampak sesuatu, bersuaralah. Saya asyik teringat kepada budak lelaki kecil ini yang dibuang dan dibuang berulang kali. Tiada siapa yang mahukannya. Dia perlukan bantuan. Tiada siapa yang mahu memberikannya kepada dia. Ini kisah yang saya harap boleh lupakan. Saya tahu saya tak boleh dan tak patut. Tiada siapa patut melupakannya. Tiada siapa pun patut melupakan Elijah dan apa yang berlaku kepadanya sehingga dia melakukannya. Ini adalah kisah yang sangat gelap. Tiada cara lain untuk mengatakannya. Anda bercakap tentang penderaan kanak-kanak turun-temurun, pengabaian, ketagihan, sangat sukar untuk mencari sebarang sisi cerah. Mungkin ada seseorang yang mendengar kisah ini. Ibu bapa yang rasa terbeban mungkin akan cari bantuan, manakala kawan akan campur tangan
jika orang tersayang perlukan pertolongan.